Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha, ya Allah, engkau lah baginya segala perkara, walau azumat, sekalipun dia besar, sekalipun dia susah. Farrijha, engkau rungkaikan ia bifadli, dengan kemuliaan dan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita mengetahui bagaimana pentingnya menjaga hati. Dan ingat, perlu berhati-hati untuk menjaga hati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kenapa perlu berhati-hati, tuan-tuan? Siapa yang masih ingat lagi nasyid ataupun kalam yang sering didendangkan oleh orang-orang yang terdahulu? Ikut kata hati, cuba sambung. Siapa ingat? Ikut kata hati, apa dia? Ikut kata nafsu, apa dia? Dia ada tiga. Pertama, ikut kata hati, teng. Waalaikumsalam Aris Meru. Ikut kata rasa, apa dia? Ikut kata nafsu, teng. Okey. Siapa yang boleh sambung ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak bagi hadiah pada pagi ini. Ada? Baik. Jadi artinya, tuan-tuan, kalam orang dahulu itu satu kalam yang begitu indah. Bila mana mereka sering menukilkan. Dah ada yang jawab belum? Soalan kita mudah. Cuba sambung rangkap syair ini. Ikut kata hati, tek. Ikut kata nafsu, tek. Ikut kata rasa, tek. Sila lengkapkan ruangan kosong. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling-saling kita ingat, memperingati dalam kehidupan kita yang serba indah ini. Jadi pertama sekali, apa khabar anda pada pagi ini, pada hari Sabtu? Yang mudah-mudahan pada Yaumis Sabtu ini, bukan sahaja Allah Ta'ala menjadikan hidup saya dan hidup kalian lebih baik, tuan-tuan, tetapi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan kita pada hari ini lebih bermanfaat, bila mana kita dapat melalui satu proses dan perjalanan kehidupannya kita, lebih-lebih lagi dalam penjagaan menjaganya hati. Terima kasih Kak Noraini. Ikut kata hati mati, ikut kata nafsu lesu, ikut kata rasa sambung. Jadi bila mana ada yang dah menjawab, insya-Allah maka saya menyahut jawapan itu. Itulah kalam orang terdahulu, tuan-tuan. Ikut kata hati mati, ikut kata nafsu lesu, ikut kata rasa binasa. Jadi daripada gambaran ini, tuan-tuan, dapatlah kita fahami dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, mengikutnya kita kepada nafsu itu ataupun hati itu satu perkara yang biasa. Betul ke betul? Terima kasih Mida Sobri, tak ingat. Tak apa, hari ni kita perangat balik. Sebab tu pentingnya hidup dalam circle. Pentingnya hidup dalam keadaan bersahabat yang senantiasa mengingat kita kepada kebaikan. Jadi maknanya, bila dapat kita fahami ikut kata hati mati, ikut kata nafsu lesu, ikut kata rasa binasa. Daripada kalam ni dapatlah kita fahami pada pagi ini, tuan-tuan, hati ini adakah kita tak boleh ikut katanya? Tidak.
Bukan semua perkara yang membawa kepada mati. Tengok ikut kata hati itu, adakah cenderungnya ia kepada kebaikan, atau nak ikut kata hati itu, adakah cenderungnya ia kepada keburukan. Sebab tu tajuk hashtag Santapan Rohani kita pada pagi ini, berjaga-jaga dalam menjaga hati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berjaga-jaga, berhati-hati dalam nak menjaga hati. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama sekali, berkata Profesor Dr. Hamka, Nabi Muhammad SAW berjaya melakukan satu revolusi jiwa yang begitu hebat dalam sejarahnya manusia. Kerana apa? Bila Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, antara revolusi yang Nabi buat menyatukan hati Puan Aus dan Khuzraj. Betul ke betul? Antara revolusi yang besar, kerana mereka bergaduh, berperang, membenci ratusan tahun. Sejarah Puan Aus ni tuan-tuan dan Khuzraj ni yang berada di Madinah, mereka bergaduh, bermujadalah, membenci sesama mereka itu beratus tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Tetapi apabila hati mereka disatukan, maka itulah revolusi yang begitu besar yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan berkata penulis kita, apabila suatu tugasan diberikan kepada seorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaannya. Begitu juga maksud hadis Rasulullah SAW. Kita tertanya-tanya, siapakah yang bukan ahli itu? Dan apakah pula kebinasaan yang bakal berlaku? Jadi maknanya, daripada rentetan perbicaraan yang kita nak bincangkan sebentar pada hari Sabtu ni tuan-tuan, dalam hashtag Santapan Rohani, bila mana nak bicara masalah menjaga hati. Dan yang paling penting perlu kita fahami, siapakah ahli, ataupun orang yang pakar, ataupun orang yang bijak, ataupun orang yang melalui sendiri pengalaman, perjalanan, kefahaman, pahit dan susahnya yang dikatakan nak menjaga hati itu, supaya bila mana kita tanya kepada ahli, kan Tuhan sebut fas'alu ala ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Cari ahli dia. Cari ahli dia kalau kamu tak tahu. Jadi bab menjaga hati ni tuan-tuan, dia memerlukan satu ahli yang bukan saja mengetahui. Saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen, dalam bab nak menjaga hati ni tuan-tuan, orang itu tak dapat tidak dia mengalami dan berjalan. Bukan sahaja dia mengetahui, dia bukan saja ada ilmu, dia bukan saja ada fakta, tetapi dia berjalan dalam perjalanan menjaga hati. Maka orang inilah antara orang yang paling tepat untuk kita rojok masalah, untuk kita minta solusi, untuk kita tanya pendapat, pandangan bagaimana perjalanan yang wajar kita lakukan. Sebab tu, macam saya sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ketika beberapa orang yang dapat tahu, saya ni waktu di Thailand saya belajar dengan Tok Syekh Fakir Daud. Dan Tok Syekh Fakir Daud ni ataupun Al-Fakir Syekh Daud bin Hassan, waktu di Makkatil Mukarramah, beliau ni belajar dengan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Tu pengarang kitab Penawar Bagi Hati tu. Ada? Jadi Tok Guru saya merupakan anak murid rapat kepada almarhum Al-Faqih Tuan Guru Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Tu yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati tu, yang orang duk baca dekat surau, orang duk baca dekat masjid. Satu kitab yang bahaskan masalah tasawuf, masalah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah, cara nak buang riak, ujub, takabur dan sebagainya. Maka kalau ikut hierarki kitab tu tuan-tuan, ataupun sanad kitab itu, saya merupakan sanad yang kedua. Tuan Guru Baba Daud belajar direct dengan Syekh Qadir Mandili, dan Syekh Qadir Mandili itu meninggal atas riba Baba Daud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Rapatnya beliau dengan Syekh Qadir Mandili. Kemudian Baba Daud balik ke petani. Hamba sempat mengaji dengan beliau takriban 4 tahun. Dan kita tadah kitab Penawar Bagi Hati itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila balik ke Malaysia, ada orang yang kenal dengan Baba Daud ni, diminta saya mengajar. Diminta saya mengajar ustaz. Mengajarlah sebab sanad ustaz dengan Tok Pakir Daud ni dekat sangat.
Dengan Syekh Qadir Madili dekat sangat. Saya kata lah, dah, minta maaf. Tasawuf ni satu perkara yang bukan ilmu. Tasawuf ni bukan ilmu. Bukan ilmu. Dia merupakan satu perjalanan. Tariqah. Satu perjalanan. Walaupun dia ada fakta, walaupun kita ada ilmu, walaupun kita dah baca, dah khatam dan sebagainya, dah masyi, dah hadam, tuan-tuan, dah. Kalau kita tak berjalan pada perjalanan akhlak dan tasawuf, tuan-tuan, tak sahlah nak cabar diri kita nak baca satu kitab yang bukan saja kita nak membawa manusia mengenal kepada Allah, tapi dalam hashtag Satapan Rohani pada pagi ini, macam mana kita nak didik manusia berjaga-jaga dalam masalah nak menjaga hati. Berhati-hati dalam masalah nak menjaga hati. Kalam ni biasa, tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita boleh syarah dengan pelbagai sudut yang berbeza. Contoh, bila sebut menjaga hati ni, kadang-kadang, alah biarlah, kalau tegur sat lagi, dia masam muka. Nak jaga hati sangat lah ni. Sat lagi kalau tegur, dia lari entah ke mana. Sat lagi kalau tegur, tak balik dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni, sampai nak jaga hati anak sangat, mayang pun tidak, apa pun tidak, ibadat pun tidak, baca Quran pun tidak, nak jaga hati sangat. Akhir sekali sampai kita melalaikan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, tasawuf ni bukan ilmu, tapi dia merupakan satu perjalanan. Sebab tu orang minta saya mengajar. La. Saya kata tasawuf ni tak reti nak mengajar, tuan-tuan, tak reti. Sebab kita tak berjalan. Kita tak berjalan pada perjalanan tasawuf. Baik. Jadi, kata Ustaz Fahrul, berhati-hati dalam menjaga hati. Hari ini kita nak bincang macam mana berhati-hati dalam menjaga hati. Kita nak bincang bab berhati-hati itu, bukan bab menjaga hati. Waalaikumsalam Zulina. Dan kepada kalian yang beri salam, jangan lupa tag nama orang yang anda sayang, like dan share, belanja love banyak-banyak. Macam ni ke? Kita pun tak reti juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya love itu kalian bukan berikan kepada saya, tetapi picitkan ia dan hantarkan ia kepada hati orang-orang yang anda sayang. Ya, mudah dengan kasihnya kalian kepada ilmu, kasihnya kalian kepada nasihat para ulama, sukanya kalian kepada salafun as-salih, mudah-mudahan dicampakkan kepada hati mereka nur sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berhati-hatilah menjaga hati. Kerana amalan yang sebesar gunung sekalipun tidak bernilai, walau sedebu pun, sekiranya amal tanpa ikhlas. Sedekah banyak, zakat banyak, bagi anak yatim makan banyak, buat kenduri sokmo, buat maulid tiap-tiap bulan, bagus, amalan bagus. Tetapi bila tak jaga masalah ikhlas, tak jaga masalah hati, tuan-tuan, amal sebesar gunung pun akan hancur. Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa dalam diri manusia ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah manusia tersebut. Sebaliknya, jika jahat daging itu, maka jahatlah pula orang tersebut. Daging itu ialah hati. Mana tempatnya? Ni, di puting balik kiri. Ni, di puting balik kiri, dua jari di bawah puting balik kiri. Ni tempat duduk qalbi, dipanggil hati. Baik. Itulah peranan utama hati. Hati umpama raja dalam kerajaan diri manusia. Jika raja baik, rakyat akan baik. Maka begitulah baik hati. Maka begitulah bila hati baik, secara automatik tangan, kaki, mulut, hidung, lain-lain panca indera akan melahirkan kebaikan. Jadi tuan-tuan terima tak percakapan orang? Alah, dia tak bertudung pun tak apa, tapi janji hati baik. Dan dia tu tak semayang tapi hati baik. Dia tu kafir tapi hati dia baik. Biasa dengar kalam ni. Adakah kalian boleh terima satu ungkapan yang tuan-tuan, ungkapan itu tak selari dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bermakna kita bukan mendidik untuk pada buruk sangka. Bukan, buruk sangka itu satu ilmu yang lain, satu perkara mazmumah yang lain. Tetapi kita nak meyakini apa yang dia cakap tu. Alah, aku ni biarlah dia tak solat pun tak apa, tapi janji hati dia baik, tak mengata orang, tak umpat, tak keji. Sedangkan tuan-tuan, ulama telah menukilkan zahir yang baik itu bermula daripada hati yang baik.
Zahir yang baik itu daripada hati yang baik. Sebab tu betul hari ni kita bersembang pada hari Sabtu ni. Berhati-hati dalam nak menjaga hati. Kena hati tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita sangka dan apa yang kita buat ni baik ataupun betul. Tapi kalau dirojok kepada agama, dikaitkan kepada orang-orang yang soleh, ditanya kepada orang yang alim, tak kena lagi. Tak kena. Sebab tu soal hati ni agak rumit. Agak rumit. Justru itu, Afwan, tidak kurang daripada 188 kali informasi tentang hati ini diulang-ulang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tulis nombor. Saya suka fakta nombor. Ada 188 ayat yang membicarakan masalah hati. Tulis nombor ni. 188. Ada 188 ayat dalam Al-Quran, tuan-tuan, yang membicarakan masalah memfokuskan hati, membaikkan hati, cara nak menjernihkan hati, nak membersihkan hati, nak membetulkan hati. Yang hati ni, kita maklum, merupakan raja bagi segala rakyat yang berada dalam tubuh badan kita. Sebab tu sebut raja ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak saya share sikit ilmu yang pernah kita belajar dalam program interaktif Cinta Solat? Tuan-tuan nak tak? Kalau nak, tulis di ruangan komen kata nak. Dan insyaAllah ICS tu akan berlangsung pada minggu depan. Kalau tuan-tuan nak feel, rasa kehebatan ilmu ni, yang mudah-mudahan ilmu ini akan memberi satu ruang kepada diri tuan-tuan, yang benda ni tuan-tuan tak pernah buat dalam kehidupan. I believe, kata orang Jawa. Dan I believe, saya percaya. Kalau tuan-tuan tak belajar ilmu ni, kalau tuan-tuan tak tahu ilmu ni, tuan-tuan tak pernah memberi ruang kepada diri tuan-tuan untuk bukan saja meminta maaf atas diri tuan-tuan, bahkan tuan-tuan tak pernah beri ruang pun kepada diri tuan-tuan untuk memperbaiki satu benda yang terlalu lama kita abaikan. Terlalu lama kita abaikan dalam kehidupan. Yang akhir sekali mengakibatkan tuan-tuan, diri kita, anggota kita, bukan kita tak boleh improvement, tetapi kejayaan tak mungkin datang bila mana benda-benda asas ni tuan-tuan kita tak perbaiki. Terima kasih Ramlah Ngah, terima kasih Hasiah Nun. Siapa nak tahu tulis nak. Sambil tu belanja love. Saya nak share sikit sahaja ilmu yang pernah kami belajar dalam program interaktif Cinta Solat, nak menceritakan masalah hati dan anggota ni. Sebab betul kata Ustaz Fahrul, tajuk buku pun semuanya soal hati. Dia kata kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Baiklah tangan, baiklah kaki, baiklah otak, baiklah minda. Maka hati itu merupakan raja. Ramai yang nak ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kata nak tu, adakah anda dah tag nama orang-orang yang anda sayang? Dan tag tu tuan-tuan, manfaatnya bukan untuk saya. Hidup ni, kalau kita bersamping berada dengan orang yang faham kepada agama, indahnya tuan-tuan. Dan benda ni tuan-tuan kena mula daripada sekarang. Daripada sekarang. Tak ada kiasan ataupun ibarat yang menceritakan kelewatan. Afwan. Tak ada kiasan yang mengatakan dah Ustaz, dah terlambat. Allah Tuhan ke anda yang Tuhan? Allah Tuhan ke kalian yang Tuhan? Jangan buat kerja Tuhan. Dakwah ini tuan-tuan perlu kita buat sentiasa. Alah Ustaz, dah tua bangka dah, susah nak tegur dah. Tag nama pun tak masuk-masuk. Kalian Tuhan ke Allah Ta'ala yang Tuhan? Jangan buat kerja Tuhan. Jelas ke jelas? Jangan buat kerja Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sayang orang yang kita sayang, maka tag nama mereka dengan dasar, ya Allah, aku nak mereka faham kepada ilmu. Okey, tuan-tuan, satu ilmu. Ilmu ni rahsia sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nak share sikit saja, agar bila kita memahami soal hati, yang hati ni raja. Bila sebut raja ni tuan-tuan, bila baiklah raja itu, maka baiklah seluruh anggotanya. Baiklah raja itu, baiklah seluruh rakyatnya. Baiklah raja itu, maka baiklah seluruh negara yang ditadbirnya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, jawab di ruangan komen. Kita masuk pada bicara ni sebab ramai kata nak. Apakah kesilapan yang tuan-tuan tak sedar hati ini
apakah kesilapan yang telah dilakukan oleh hati ini yang tuan-tuan tak sedar? Apakah kesilapan yang telah berlaku dalam hati ini yang tuan-tuan tak sedar? Bila mana hati itu raja. Raja ni sepatutnya dia kena buat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raja ni bukan saja dia mentadbir, bukan sahaja dia memastikan rakyat jelata dia hebat, kuat. Bukan sahaja dia nak pastikan tubuh. Tubuh ni ibarat satu negara. Okay? Sekarang ni tuan-tuan bayang tubuh badan ni tuan-tuan merupakan satu negara. Ni negara ni. Negara apa? Nama saya Irwan. Maka negara saya ni Irwan lah. Dan dalam negara saya ni, dan ada rakyat, ada gunung. Ada gunung, kan? Ada air. Betul. Ada rumput. Bayangkan, ada rumput. Ni rumput ni. Ada rumput. Apa-apa lagi? Segala yang ada di alam ni ada di sini. Ada dalam sebuah negara yang bernama Irwan, nama negara ni. Dan negara ke negeri ke ikutlah qis ala haza qiyas. Kemudian, apa tugas raja? Bukan saja raja kena pastikan negara ni hebat. Bukan saja raja kena pastikan negara ni kuat. Bukan saja raja kena pastikan negara ini terus bersemangat dan sebagainya. Tetapi raja juga kena pastikan segala rakyat-rakyat yang berada dalam satu negara yang bernama Irwan ni tuan-tuan, mereka juga hebat. Sebab tu maaf, kalau kita melihat sejarah para as-sahabah, kalau kita melihat khalifah-khalifah yang terdahulu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka ni sampai tak tidur malam. Tak tidur malam. Dan sampaikan keluar daripada rumah, setiap malam je keluar untuk apa? Melihat rakyat jelata dia. Adakah rakyat jelata dia sihat? Adakah rakyat jelata dia ada yang sakit? Adakah rakyat jelata dia diberikan kemudahan yang sebaiknya? Adakah rakyat jelata dia semua berada dalam keadaan kebaikan? Itulah khalifah-khalifah yang hebat yang terdahulu. Maknanya kalau kita belajar sejarah khalifah terdahulu, itulah khalifah ataupun raja ataupun leader tuan-tuan yang begitu hebat, yang nak pastikan rakyat jelatanya hebat. Persoalan sekarang, adakah hati ni tuan-tuan, ataupun bila sebuah hati siapa? Kita lah. Dan adakah kita ni pernah pergi ziarah makhluk-makhluk ataupun rakyat-rakyat yang pernah ada dalam dirinya kita? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dalam program ICS ini antara momen yang paling best. Dan dalam program interaktif Cinta Solat ini antara momen ataupun satu, saya sikit kalau tuan-tuan tak pernah buat benda ni, kalau tuan-tuan tak pernah inspirasi cerita ni, dan kalau tuan-tuan tak pernah mengalami situasi ini, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan takkan rasa best. Sebab apa? Kita tak pernah ziarah rakyat jelata. Pernah tak tuan-tuan ziarah tangan sendiri? Di Syamilan Bridal. Saya nak tanya ni, tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan ziarah rakyat yang bernama Tangan? Cerita bab tangan je, cerita bab tangan saja. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa yang kita nak bicarakan ialah kalau hati itu baik, maka tangan tu akan baik. Persoalannya sekarang, adakah hati ataupun diri kita ni pernah ziarah, pernah pergi jumpa, pernah pergi bercakap, pernah pergi bersua, dan benda yang bodoh, kalian rasakan bodoh, tapi benda itulah satu benda yang powerful. Tuan-tuan pernah cakap tak dengan makhluk yang bernama Tangan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong jawab di ruangan komen. Kalian pernah bercakap dengan makhluk yang bernama Tangan? Ataupun rakyat jelata tuan-tuan yang bernama Tangan? Okay? Yang pernah attend program ICS, jangan jawab. Kita bagi peluang kepada mereka yang tak pernah attend ICS. Ini ilmu yang best. Pernah atau tidak kalian pergi ziarah, pergi bercakap, pergi bersembang, ambil tahu masalah dia, tanya macam mana keadaan dia, dan mengetahui apa yang pernah dia buat? Dan pernah ke tidak kita ambil mengetahui salah dia tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Pernah ke pernah? Jawab di ruangan komen. Dan pernah bila sakit? Bagus. Bila sakit baru bersembang. Allah, sakitnya kau. Dan bermakna kalau tuan-tuan tak pernah buat, ini baru bicara tangan. Okey, saya buktikan dengan dalil, saya buktikan dengan Quran.
Saya buktikan dengan hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam akhirat besok, lidah akan keluh, maka semua akan bercakap. Semua. Tangan bercakap, telinga boleh bercakap besok, hidung boleh bercakap, mata boleh bercakap, kaki boleh bercakap. Semua ni rakyat jelata yang berada dalam dirinya kita akan bercakap di hadapan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebelum mereka bercakap, pernah ke tidak tuan-tuan pergi selotok dengan dia? Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum dia bercakap besok di hadapan Allah, dah? Sekarang ni pernah ke tidak tuan-tuan pergi selotok dengan dia? Cakap dengan dia, ya Allah, ya Tuhanku, kau bagi aku tangan lama dah, ya Allah. Tangan ni berada dekat daerah aku, dalam tubuh badan aku, dah hampir 41 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. 41 tahun rakyat ni, dah? Yang tuan-tuan tahu, gunakan dia. Suruh, ambil, pegang, tampar, sepak. Gunakan dia pandai. Tapi tak pernah kita pergi ziarah dia. Kau sihat ke tidak? Dah? Pernah ke tidak kita tanya dia, adakah kau ni buat perkara yang Tuhan redha ataupun tidak? Dah? Apa khabar tangan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Nampak benda ni biasa tuan-tuan, tapi tangan inilah yang besok akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa nak rasa momen ni? Dah? Siapa nak rasa kehebatan ni? Benda ni yang kami sharing dalam program interaktif Cerita Solat, agar tuan-tuan buka minda, agar tuan-tuan rasa diri tuan-tuan ni orang yang hebat, dah? Agar tuan-tuan merasakan diri tuan-tuan ni orang yang berjalan kepada satu perjalanan untuk memastikan seluruh rakyat kita ni baik. Itu baru tangan. Pernah bersembang dengan mata? Pernah tuan-tuan? Dah? Allahumma salli ala Muhammad. Bagus Saadah Selamat yang pernah buat tu, bagus. Tapi saya tanya pula kepada Saadah Selamat yang pernah buat itu, adakah kalian pernah menziarahi seluruh rakyat yang terdapat dalam jasad ataupun negara yang bernama Irwan ni? Pernah buka mata? Ingat, sebelum mata ni bercakap besok di hadapan Allah, baik kita selotok dengan dia. Selotok dengan dia, cakap, ya Allah, mata, bawa keluar mata tu, bawa keluar mata, kalau boleh lah, bawa keluar mata, bayangkan letak kat situ, bercakap dengan dia. Dia makhluk, dia rakyat yang terdapat dalam diri kita. Sebab kata Ustaz Fahrul tadi, berpandukan hadis Nabi SAW, kalau baiklah aku, baiklah dia. Sekarang ni adakah mata kita baik? Jawab. Tuan-tuan sendiri tanya, tuan-tuan sendiri jawab. Mata, adakah kau buat benda-benda yang Tuhan redha? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan pernah tanya mata? Pernah tanya mata tak? Ya Allah, wahai mata, engkau duduk dengan aku lama dah, 41 tahun dah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Adakah kau masih lagi buat benda-benda yang Tuhan tak redha? Allah, mata boleh jawab tuan-tuan. Sebab mata itu berada dalam dirinya kita. Mata boleh jawab. Dan kalau mata tu jawab, ya, kadang-kadang aku buat benda yang Tuhan redha, kadang-kadang aku tengok lagi benda Tuhan tak redha. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mata menjawab, ketika itu tuan-tuan nak salahkan siapa? Ketika mata berkata-kata, ya, aku masih duk tengok lagi benda Tuhan tak redha. Kadang-kadang aku duk lihat lagi benda-benda yang Tuhan tak suka. Kadang-kadang masih lagi aku duk perhati, aku duk intai benda-benda yang Tuhan tak redha dan sebagainya. Dan kalau mata boleh berkata-kata dengan nyata lagi jelas, maka ketika itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak salahkan siapa? Nak salahkan mata? Nak salahkan mata? Sedangkan dia rakyat jelata yang diperintah oleh hati dan akalnya kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak salahkan mata? Dah? Selotok dengan dia, sembang dengan dia tuan-tuan, sebelum dia bersaksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah? Sebelum dia bercakap besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak pun kalau kita dah buat salah dengan mata, dah? Dengan rakyat yang bernama mata, minta maaf dengan dia. Minta maaf. Minta ampun. Salah aku tak jaga kau. Salah aku, selama ni aku biarkan diri kau suka-suka berpoya-poya. Selama ni aku biarkan kau tengok suka-suka hati kau saja. Selama ni aku tak kawal diri kau, wahai mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Tuan-tuan, siapa nak merasai momen ini supaya
tuan-tuan belajar menziarahi seluruh rakyat yang berada dalam dirinya kita. Kerana kata Nabi SAW mudah. Apabila baiklah dia, baiklah seluruh jasad. Dan apabila buruklah ia, buruklah seluruh jasad. Dan kalau tuan-tuan keluarkan satu persatu ni, dan kalau tuan-tuan boleh keluarkan satu, letak telinga bersembang dengan dia. Kalau tuan-tuan boleh keluarkan mulut, letak tanya dia. Kalau boleh keluarkan mata, letak tanya dia. Tuan-tuan sendiri akan tahu jawapan. Apakah jawapan yang akan mereka kata nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dah tahu dah. Sebab tuan-tuan kan raja bagi mereka. Dan ketika itu, nak salahkan siapa? Nak salahkan mata? Nak salahkan lidah? Nak salahkan telinga? Nak salahkan tangan? Nak salahkan kaki? Nak salahkan otak? Nak salahkan kemaluan? Nak salahkan perut? Dan sebagainya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum mereka bersaksi besok di hadapan Allah, sebelum mereka bercakap besok di hadapan Allah dengan nyata lagi jelas, dan tanpa kesilapan yang ada pada lidah-lidah mereka itu, tuan-tuan, ayuh, dan beri peluang ke atas diri tuan-tuan bercakap dahulu dengan mereka. Rendahkan ego, buang keegoan kita, walaupun tuan-tuan tu raja bagi mereka, dan walaupun tuan-tuan tu sultan bagi mereka. Tetapi ala kulli hal, sultan ke, raja ke, kalian tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Jadi belajar tuan-tuan, belajar, dan supaya bagaimana kita nak menjaga hati, dan daripada penjagaan hati itu maka dia dapat menjaga perkara-perkara yang lain. Jadi saya ulang balik, bagi tuan-tuan yang nak merasai spiritual ini, kehebatan momen ini dan perjalanan dia bagaimana, kaedahnya bagaimana, saya jemput hadir dalam program interaktif Cinta Solat. Kerana benda-benda khusus kita takkan bincang secara umum. Adalah Nabi SAW. Dan ketika ditanya kepada Nabi berkenaan Raudah. Raudah ni tempat majalisul zikri, tempat zikir Nabi bersama para as-sahabah. Ditanya kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, macam mana kau berzikir bersama Nabi? Kenapa soalan ini timbul? Bukan semua sahabat dipelawa dalam majlis zikir yang khusus. Untuk sahabat yang kecil-kecil ada majlis zikirnya tapi yang umum. Untuk sahabat yang besar-besar diberi zikir yang khusus. Maka sehingga ditanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, adakah kau telah menutup pintunya? Bermakna ilmu ni ada value, ilmu ni ada harga. Benda umum kita bicara pada umum, benda khusus kita bicara pada khusus. Maka bertanya kepada seorang as-sahabah Abdullah bin Abbas, macam mana kau berzikir bersama Nabi? Seolah-olah dia nak belajar benda tu tapi tak dapat masuk halaqah tu sebab khusus. Kata Abdullah bin Abbas, aku berzikir bersama Nabi seolah-olah baju yang diampai di ampaian. Allah bergoyang. Seolah baju yang diampai di ampaian. Hamba nak beri faham kepada tuan-tuan, ilmu ni ada yang umum, ada yang khusus. Maka saya menjemput tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar secara khusus. Tak lama, program interaktif Cinta Solat ni berjalan selama 1 minggu. Hari Sabtu dan hari Ahad full day. Kemudian Isnin, Selasa, Rabu, hari Khamis merupakan program malam sahaja. Jadi siang tuan-tuan boleh bekerja. Bagi tuan-tuan yang PKP ini, yang kerja dari rumah, siang istirahat dan sebagainya, malam kita mengaji. Dan insyaAllah hari Jumaat kita ada examination, peperiksaan. Bagaimana untuk saya pastikan tuan-tuan belajar ilmu ini untuk tuan-tuan memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan. Dan tuan-tuan akan lihat apakah perubahan akan berlaku selepas daripada itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apakah perubahan yang akan berlaku selepas daripada itu, tuan-tuan? Bermula daripada rahsia yang begitu hebat, ilham yang begitu hebat, teknikal yang begitu hebat, yang mudah-mudahan ilmu ni bukan sahaja kita lakukan secara praktikal dalam program. Bila tuan-tuan dah dapat kaedahnya, tuan-tuan boleh lakukan setiap masa dalam kehidupan. Bagaimana kita nak pastikan hati kita baik, rakyat kita baik, jasad kita baik, diri kita baik, dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semuanya adalah kerana kebaikan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Bagi tuan-tuan yang masih lagi belum mendaftar dalam program interaktif Cinta Solat, satu program yang di mana saya membantu tuan-tuan mempelajari teknikal untuk khusyuk, ilmu-ilmu untuk khusyuk. Sebab masalah yang berlaku ialah ramai orang merasakan, boleh ke aku khusyuk?
Ramai orang mengatakan, boleh ke khusyuk? Khusyuk ni kan susah. Ya, susah bagi mereka yang tak ada ilmu. Susah bagi mereka yang tak mencari. Susah bagi mereka yang mengharapkan semata-mata Tuhan, ilmu tu jatuh dari langit. Walhal manjada wajada. Siapa berusaha dia berjaya, tuan-tuan. Khusyuk ni bukan semata-mata pada solat, tetapi bagaimana kita nak mengimplikasikan khusyuk itu pada seluruh kehidupan. Dan kita nak baca Quran, khusyuk. Berzikir, khusyuk. Solat, khusyuk. Hidup, khusyuk. Bersedekah, khusyuk. Bayar zakat, khusyuk. Jadi bermakna khusyuk itu satu perkara yang begitu hebat dan indah dalam kehidupan. Kalau tuan-tuan masih lagi mencari-cari ilmu untuk khusyuk, maka saya jemput untuk menghadiri program interaktif Cinta Solat yang akan berlangsung minggu hadapan 30-31 selama 1 minggu. InsyaAllah tuan-tuan akan mendapat ilmu yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersebabkan daripada hamba yang akan membantu tuan-tuan. Selepas daripada itu, ayo lihat apakah perubahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi belajar, tuan-tuan, kerana Allah Taala akan mengangkat darajat kalian dengan ilmu. Dengan ilmu. Ma'assalamah wal liqa'. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair.